Saya bersetuju pandangan kedua-duanya tadi. Kerana bagi saya itu akan memenuhi keperluan terutama bangunan-bangunan komersial ya. Tetapi sebenarnya Mak Menteri, kita kembali kepada asal. Apa hal rumah kita nak bagi orang lain pula urus? Rumah kita nak duduk. Habis sangat pun kita nak bagi peserta penduduk lah. Go back to basic lah. Saya beli duduk kat rumah Pansapuri, saya buat peserta penduduk, saya sama-sama peserta penduduk, bincang, saya gotong royong dan sebagainya. Ada perkara-perkara yang kita memerlukan enforcement of law. Itu saya setuju. Menyebabkan kita perlu disiplin rakyat Malaysia. Tetapi sekarang ni kita tengok, teruk sangat ke? Tak mampu sangat ke peserta penduduk ni nak jaga dia punya Pansapuri sendiri ni? Sehingga kita terpaksa dengan izin outsource. Bawah pimpinan Barisan Nasional ni, model bisnes dia semuanya outsourcing. Tapi ini yang sebenarnya dengan Yang Mak Menteri, perkara-perkara ini ialah kita mewujudkan satu ruang lain. Dan ruang ini sebenarnya yang tadi timbul isu governance, urus takbir. Kerana kita banyak gagal dari segi aspek-aspek pemantauan. Sebab itu saya mengatakan jiwa undang-undang ini ialah bukan naskah yang setebal ini. Jiwa dia ialah pemantauan. Jiwa dia ialah urus takbir. Kalau yang gagal hanya urus takbir, kita tak perlu undang-undang setebal ini. Yang kita perlukan, sebab itu saya lebih menekankan Mak Menteri, jelaskan dekat Dewan Yang Mulia ini, di mana dua contoh, mungkin tadi contoh bangunan komersial. Itu saya kata mungkin banyak. Ataupun kondominium saya tak nak tanya, sebab kondominium ini satu pilihan. Orang yang ada duit, harta bangunan-bangunan yang cantik, dia ada pula pengurus profesional. Dorset, saya bukan nak promote kan, tapi kita tahulah. Tapi kena cakap. Tapi yang saya nak katakan hari ni, siapa nak urus ni, Yang Mak Menteri ni, bangunan Pansapuri kat Pantai Dalam? Siapa nak urus Pansapuri dekat apa dia ni, kawasan-kawasan pekerja kilang? Adakah syarikat-syarikat yang nak ambil? Nanti dia kata margin sikit sangat pula, tak nak buat pula. Sebab dia orang tak boleh bayar yuran yang tinggi. Ini akan lagi membuka ruang kepada isu nanti jawapan menteri, ini aspek pasaran. Kalau hari ini kerajaan hanya datang berdiri di Dewan ini mengatakan kita pasrah, kita gagal mengurus pasaran. Dah daripada awal nak beli rumah pun tak boleh kawal pasaran. Hari ini kita perlu fikir Dewan Yang Mulia ini bagaimana kita kesemua umat di sini fikir how we manage the access of market. Kelebihan pasaran, aspek pasaran ini tidak ada masalah pasaran itu Yang Mak Menteri. Kerana saya khawatir dengan pendekatan hari ini yang mengatakan bahawa hanya kelompok tertentu yang tadi daripada pengurus bangunan kepada pengurus harta. Ini akan cara tak langsung kita memberi satu eksklusiviti kepada kelompok tertentu pula. Padahal tanggungjawab untuk menjaga dengan izin habitat, rumah, tempat tinggal. Ini bukan satu perkara yang komersial. Ini merupakan perkara yang saya rasa personal. Jadi Yang Mak Menteri, saya ingin mengatakan ini kalau lemah pantai kena bagi ya. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan tadi Yang Berhormat sebut tentang ghettos. Dan saya fikir di sini bila bercakap tentang Pangsapuri kos rendah yang seharusnya menjadi tanggungjawab, misalnya kalau di lembah pantai itu di BKL, ada banyak Pangsapuri ataupun rumah kos rendah yang dahulunya milik di BKL, bila dimiliki dalam beberapa tahun yang agak panjang, mahu diberikan strata title misalnya, strata title, dan diberikan dalam proses untuk dijadikan sebagai joint management body itu, tentunya harga maintenance, yuran maintenance, sinking cost itu meningkat. Tapi mereka ini merupakan yang bergaji kurang RM1,000 ke bawah setiap bulan. Dan saya fikir ini amat bermasalah. Saya berbalik kepada cadangan yang saya mahu pinta pandangan Yang Berhormat, cadangan Yang Berhormat bagi Subang. Tanggungjawab kerajaan untuk memastikan semua rumah-rumah kos rendah jangan diberikan, khususnya Pangsapuri seperti kondo rakyat sekarang akan dijadikan JMB. Jangan diberikan kepada pihak-pihak yang dikira profesional. Kerana apa? Akhirnya akan membebankan penduduk tempatan satu. Kerana itu kita datang dengan idea Housing Development Board. Saya mahu bertanya kepada Yang Berhormat, bila kita wujudkan Housing Development Board, perlulah dikecualikan setengah kawasan perumahan itu supaya ada bidang-bidang tertentu. Jangan semua dikira sebagai kondominium yang mahal, yang mewah untuk mereka yang berkemampuan. Ada juga perlu dihadkan, dijadikan tanggungjawab bawah HDA, di bawah kerajaan lah. Maaf dulu Singapura punya contoh, cakap selalu sangat orang kata berkhianat. Maksud saya,
cadangan kerajaan Malaysia. Ini di bawah tanggungjawab kerajaan Malaysia, kerana bila dipinta, misalnya di Sentosa, bila dipinta untuk bantuan bagi mereka yang bayar unit 160,000 ke atas, ditolak oleh tabung penyelenggaraan satu Malaysia. Kerana pada mereka, pada kerajaan, rumah kos sederhana rendah swasta, harga belian asal yang diterima pakai, yang dipertimbangkan hanya di antara RM42,000 hingga RM80,000 ke bawah. Jadi kalau kita dah jadikan bantuan sebegitu, perlu juga ada satu pengecualian bagi rumah-rumah pangsapuri dalam akta ini. Saya pohon pandangan daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Saya ambil keseluruhan persoalan tersebut dalam ucapan saya. Boleh. Padang Usaha bangun ya. Belum respon lagi ni? Nak buat sekali? Respon dulu lah. Respon dululah. Datuk Speaker, apa yang ditimbulkan oleh lembah pantai itu, kebetulan saya pun duduk dalam pantai dalam tu, rata-rata masyarakat di situ mereka yang pendapatan rendah. Saya fikir secara logik, Datuk Speaker, siapa yang tak nak bayar yuran pengurusan kalau pengurusannya akan menguntungkan? Siapa tak nak bayar? Saya fikir saya logik, siapa tak nak bayar kalau dia kata bayar, boleh pastikan kawasan rumah bersih, boleh pastikan lift dipantau dengan teratur. Siapa tak nak bayar? Yang saya lihat daripada awal lagi perkara itu dah tak betul. Daripada mula cara dia nak dapat rumah, daripada mula dia sign agreement, daripada bagaimana dia duduk kat situ. Jadi saya rasa perkara itu Muhammad Lembah Pantai kembali kepada isu yang saya panggil isu pengurusan macam mana kita nak. Jadi salah satunya ialah Housing Development Board. Itu satu model. Dan kerajaan perlu katakan di sini, bangun dengan penuh yakin, kenapa model itu tak sesuai kat Malaysia? Kenapa model itu gagal kat Malaysia? Model ini lebih baik. Saya rasa itu lebih penjelasan yang perlu kita dengar di Dewan ni. Saya balik pulau. Saya berdiri sebagai wakil Barisan Nasional. Tetapi dalam konteks ini, saya bersetuju dengan cadangan diwujudkan satu badan khusus. Sepanjang umur saya, daripada muda dulu, saya mengurus rumah-rumah murah di Kuala Lumpur. Di pengalaman saya menunjukkan bahawa kalau diizinkan hanya perumahan murah ini dibuat secara macam sekarang, kita akan terus mengalami kegagalan. Saya sendiri pernah dilatih di bawah HDB Singapura 40 tahun dulu. Saya bertinggal di sana selama dekat sebulan. Jadi ini pengalaman saya. Saya ingin mentarakan satu idea yang bercetuskan ini bawah yang pernah disebut yang disebutkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau tadi, supaya kita menukar topi agar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Malaysia memikir semula. Housing is basic need. Perumahan adalah keperluan asas. Hari ini kita mempunyai 28 juta rakyat. Beberapa tahun lagi kita akan mempunyai 48 juta. Hari ini rumah kos rumah 2 tingkat teres sudah meningkat 500,000. Dulu kita hanya membelinya 40,000, 30,000. Hari ini graduan yang keluar dari universiti, suami isteri bekerja, mampu nak membayar, tetapi teruk daripada peratusan gaji mereka. Nanti minta sekejap. Maka haruslah, saya bersetuju dengan Yang Berhormat, supaya dipikirkan semula, kerana housing adalah basic need dan rumah-rumah murah ini pada ketika ini hanya murah pada orang yang memiliki pertama. Setelah dijual, the second generation, the second buyer tidak lagi murah. Rumah murah hanya murah kepada orang yang membeli pertama. Apabila dia jual kelak, walaupun dicadangkan 10 tahun kemudian, dia boleh menjualnya. Tetapi jualannya boleh dibuat dalam sebelum 10 tahun secara agreement. Pernah berlaku. Dan harus low cost housing dikekalkan sebagai low cost dan diletakkan di bawah satu badan. Ini saya nak tanya semua disetujui atau tidak. Dan badan ini kalau nak dijual kepada badan itu balik. Kalau nak di-upgradekan di bawah badan itu juga. Hari ini dia beli 20 hak rumah 2 bilik, besok dia nak beli 3 bilik. Badan itu juga membuat rumah-rumah 2 bilik, 3 bilik, 4 bilik. Dan tetapi mereka ini tidak dimasukkan dalam bidang pasaran yang dia katakan speculative market. Don't allow the low cost houses dengan izin to be put into the speculative market. Let it remain in the low cost for long time. Terima kasih. Terima kasih. Nak tanya, Yang Berhormat boleh pulau bersetuju. Padang Besar, saya
Macam saya katakan tadi lah, Barisan Nasional ke, barisan apa ke, tapi yang bagus tu saya ambil lah. Yang ni saya masukkan dalam ucapan saya. Yang Mak Menteri, Datuk Speaker, saya di Parlimen Balik Pulau amat risau dengan perkara ini. Saya mewakili hampir lebih separuh pada pulau. Di Georgetown tu dah dibangunkan banyak dah, Yang Mak Menteri. Sekarang pemaju datang kat saya, Yang Berhormat, boleh kita buat bangunan high density. Cara dia tu high density. Saya nak bahas benda yang real. High density. Saya kata kenapa high density? Sebelum ni saya tengok perda boleh buat rumah low cost landed property. Sekarang kita tengok bagaimana nanti perda PDC, SPNB mampu ke dia nak buat rumah low cost atas tanah? Kebanyakan semua low cost yang saya tahu setakat hari ini, melainkan pengerusi kita SPNB ada kat sini, dia kata dia ada low cost yang landed property yang banyak. Saya kata alhamdulillah. Tapi saya khawatir sekarang ni, lepas ini semua akan di Balik Pulau setakat hari ini, rang undang-undang pengurusan strata ni saya rasa hanya untuk tak lebih daripada suku daripada penduduk Balik Pulau yang akan terlibat dalam strata ini. Tapi Yang Mak Menteri, isunya sekarang ni ialah, yang saya katakan poin yang terakhir ialah pengurusan strata ini apa sebenarnya isu dia, Yang Mak Menteri? Isunya adalah isu gagalnya pemantauan ataupun pengurusan ibu kota yang lama, soalan kedua, ataupun tak cukup kuat dari segi hukuman ke, atau tak ada hukuman, ataupun yang ketiga aspek kewangan, kerana ini ada aspek-aspek insurans, aspek-aspek bond. Tapi saya rasa perkara-perkara ini adalah satu perkara yang boleh dikawal tanpa akta ini. Di mana specialnya akta ini? Kerana Mak Menteri, ghettoization ke ataupun ghetto development yang dikatakan oleh Padang Besar dan juga Lembah Pantai ini ialah masalah baru. Dan masalah inilah yang sebenarnya akan menghantui kita. Dan saya kata, dengan izin Mak Menteri, saya katakan, just to quote Profesor Hernando de Soto, seorang ekonomis daripada Peru. Dia kata, pakar ekonomi dia gelar. Dia kata, masyarakat selagi mana tak selesai masalah title, di Peru tak ada title, selagi itulah dia akan miskin. Dan dia telah cadangkan, antara reform yang dia cadangkan ialah property rights to combat poverty, dan itu telah berjaya. Dan saya rasa masalah title ini, Mak Menteri, ialah satu perkara yang perlu diutamakan. Pastikan rakyat Malaysia yang membeli dapat title secepat mungkin. Sebab kalau tidak, dia rasa dia beli rumah tapi tak ada title tak ada, miskin lah. Jadi Mak Menteri, saya rasa yang saya katakan, tolong jelaskan kepada Dewan ini ataupun kepada Balik Pulau, melalui akta ini berapa cepat boleh dapat title, ada dia punya SOP ke, ataupun dia lagi cepat dapat. Itu yang saya nak tahu. Terima kasih. Ya, silakan Mak Menteri.